Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua para pelajar. Kita berjumpa lagi di dalam video pembelajaran subjek Sains Komputer tingkatan 4, bab 1, pengatur caraan, subtopik 1.7, pembangunan aplikasi bersama dengan Cikgu Hajar. Okey, sebelum itu jangan lupa subscribe channel Cikgu Hajar, YouTube Cikgu Siti Hajar Harun. Baiklah. Teruskan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana 1.7.1 diharapkan selepas tamat pembelajaran ini, pelajar dapat menghuraikan setiap fasa dalam kitaran hayat pembangunan sistem ataupun dikenali sebagai SDLC. Baik, kita berkenalan dahulu. Apakah itu kitaran hayat pembangunan di dalam sistem? Kitaran hayat pembangunan sistem ataupun di dalam bahasa Inggeris ialah Software Development Life Cycle, dikenali sebagai SDLC. Dikenali sebagai kitaran hayat pembangunan aplikasi. Apakah itu kitaran hayat pembangunan aplikasi? Istilah yang digunakan dalam kejuruteraan sistem dan perisian sistem maklumat dan pembangunan aplikasi yang menjelaskan proses untuk merancang, proses untuk mereka bentuk, proses untuk menguji dan mengimplementasi sesuatu aplikasi atau perisian. Baik, di dalam kitaran hayat pembangunan sistem, model yang paling diikuti oleh para programmer ataupun pereka sistem maklumat, mereka kebanyakannya menggunakan model air terjun. Untuk pengetahuan para pelajar, model air terjun yang digunakan ini sebagai model pembangunan aplikasi memandangkan model ini mirip kepada proses-proses dalam SDLC. Model ini merupakan model terawal yang paling mudah difahami dan mudah diuruskan. Model air terjun ini mengandungi 5 fasa secara umumnya, di mana setiap fasa dalam model air terjun distrukturkan, iaitu fasa perlu diselesaikan sebelum ke fasa berikutnya. Bermaksud kena buat analisis masalah yang pertama dahulu. Selepas itu, nombor 2 barulah boleh melalui fasa reka bentuk penyelesaian. Dan yang ketiga, melalui fasa laksana penyelesaian. Dan yang keempat, melalui fasa uji dan nyahralat. Dan yang kelima, fasa yang terakhir ialah dokumentasi. Jadi kelima-lima fasa ini di dalam model air terjun perlu dilalui mengikut daripada satu ke satu fasa. Kita pergi yang pertama sekali, iaitu analisis masalah. Baik, yang pertama yang ingin kita pelajari hari ini ialah fasa analisis masalah. Kalau para pelajar dengar pun, kita perlu menganalisis masalah dahulu. Apakah itu analisis masalah di dalam SDLC ataupun pembangunan aplikasi ini? Analisis masalah yang dihadapi dengan menggunakan analisis IPO. Mudah saja kita gunakan analisis IPO, iaitu dalam bahasa ringkasnya I untuk input, P untuk proses dan O untuk output. Ini dia. Baik, mungkin kita boleh lihat contoh untuk kasih para pelajar lebih faham. Baik, contoh yang pertama untuk fasa analisis masalah ya. Anda dikehendaki menyelesaikan masalah kiraan gaji staf mengikut jam bekerja. Kita kena pasti dahulu masalah kita ialah untuk mengira gaji staf. Jadi bermaksud kita perlu mencari gaji staf. Bila kita perlu mencari gaji staf, bermaksud gaji staf ialah output. Siapakah input? Kita kena lalui ini semua. Kita perlu ada input, kita perlu ada proses dan kita perlu ada output. Kita lihat penyelesaian. Ini penyelesaian secara apa yang cikgu telah terangkan tadi. Kita tidak perlu menulis macam ini. Kita hanya perlu melukis analisis IPO. Yang itu kejap lagi cikgu akan tunjukkan macam mana cara kita ingin melukis analisis IPO. Tetapi ini ialah kita kena pasti dahulu. Cara mengisi carta IPO adalah dengan menentukan penyelesaian yang dikehendaki, iaitu gaji staf. Gaji staf sebagai output. Seperti yang cikgu terangkan tadi kan. B, formula. Formula ialah proses. Kita nak tahu proses dia, jadi kita kena hasilkan formula untuk menghasilkan output gaji staf.
kita perlukan formula iaitu kadar sejam. Okey, berapa ringgit dalam masa 1 jam bekerja didarabkan dengan bilangan jam bekerja. Bermaksud kalau kadarnya kadar sejam tu mungkin RM10, darab dengan berapa bilangan jam dia bekerja, mungkin 5 jam, jadi baru dapat RM50 satu hari. Itu cara kita ingin membuatkan output dia, dan ini kita letakkan di dalam proses. Dan yang ketiga, kita perlukan input. Input tu bermaksud bagaimana proses itu dihasilkan, jadi iaitu kadar sejam dan bilangan jam bekerja. Okey, balik-balik dengan sama dengan proses tadi. Jadi ini ialah input, ini ialah proses, dan yang A ini ialah output. Jadi di sini bila kita dah tahu siapa input kita, siapa proses kita dan siapa output kita, barulah kita melaksanakan atau melukis gambar rajah IPO ini. Yang inilah yang pelajar kena lukis jadual ini ataupun carta ini ataupun analisis ini. Banyak betul ataupun tetapi yang pertama kita tuliskan input di dalam kotak yang pertama, yang kedua kita tuliskan proses, dan yang kotak yang ketiga kita tuliskan output. Okey, untuk input, tadi kita ingatkan kita nak kira gaji staf. Siapa input yang perlu? Kadar sejam dan bilangan jam bekerja. Dan apakah proses? Okey, yang pertama, dapatkan kadar sejam. Kedua, dapatkan bilangan jam bekerja. Dan yang ketiga, kirakan gaji staf, iaitu proses di mana kadar sejam darab dengan bilangan jam bekerja. Okey, dan di sini daripada proses ini maka kita akan mengeluarkan output iaitu gaji staf yang kita ingin cari itu. So, ini ialah fasa analisis masalah di mana kita perlu mengenal pasti siapa input, proses dengan output. Okey, baik, kita teruskan dengan fasa yang kedua iaitu fasa reka bentuk penyelesaian. Di mana dia perlu dibuat setelah analisis IPO yang merupakan set keperluan untuk memulakan fasa mereka bentuk dilakukan. Sekiranya kita tidak buat analisis IPO, maka tak bolehlah kita melalui fasa yang kedua ini iaitu fasa mereka bentuk ataupun design. Okay, tetapi di dalam pembangunan aplikasi, mereka bentuk ini lebih kepada penggunaan algoritma, iaitu langkah awal bagi penyelesaian masalah dalam fasa reka bentuk penyelesaian ini. So, algoritma yang kita pelajari selama ini apa pelajar? Ada dua saja algoritma kan? Iaitu pseudocode dan juga carta alih. Okey, cikgu telah membuatkan carta alih untuk para pelajar. Sebab daripada carta alih ini saya minta para pelajar fikirkan bagaimana kita nak menulis pseudocode. Okey, carta alih pertama sekali perlu ada mula kan? Okey, kita tahu tadi input iaitu kadar sejam, dan input yang kedua bilangan jam. Okey, kita boleh tulis macam ini. Kita umpukkan sekaligus dua input yang berbeza ini tetapi di dalam satu kotak input. Okey, seterusnya proses kita nak hitung gaji staf ataupun gaji staf bersamaan dengan kadar sejam darab dengan bilangan jam pun boleh. Di pelbagai cara kita boleh menulis proses asalkan kita tahu yang kita nak mencari gaji staf. Dan yang terakhir sekali iaitu output, paparkan gaji anda ialah RM. Ataupun para pelajar boleh tulis juga seperti gaji staf hari ini ialah dan sebagainya, terpulang dan akhirnya tamat. Pokoknya ataupun ironinya ataupun keutamaannya kita perlu tahu input, proses dan output. Okey, kita akan bersama-sama menulis pseudocode di sini berdasarkan carta alih yang telah cikgu bekalkan kepada para pelajar. Okey, kita akan buat bersama-sama ya. Okey, cikgu akan tuliskan di sini. Ini ialah kita akan menulis pseudocode. Dan di sini ialah carta alih. Carta alih kita dah buat. Okey, baik. Pseudocode yang pertama kita tuliskan nombor 1 iaitu mula. Okay, berdasarkan carta alih di sebelah. Pelajar-pelajar boleh rujuk di sini. Dan nombor 2, masukkan input kadar sejam dan input bilangan jam. Jadi kita sama ada pelajar-pelajar nak tulis masukkan ataupun boleh juga kita tuliskan sebagai baca. Okay, baca ataupun masukkan sama yang baca kadar sejam. Koma sebab ada dua input dan baca bilangan jam. Okey, ataupun saya terus tulis baca kadar sejam
dan bilangan jam. Okay, baik, ini ialah input. Dan apabila input sudah selesai, maka kita akan pergi kepada step yang ketiga, iaitu proses. Okay, proses apa? Kita lihat di sini, hitung gaji staf. Okay, proses kita boleh tulis sebagai ataupun kita nak gunakan perkataan kira pun boleh. Kira gaji staf. Okay, di sini kita kena masukkan formula kerana selalunya cikgu akan ajar para pelajar kalau proses ialah formula. Jadi apakah formula yang sesuai untuk gaji staf? Macam mana kita nak kira gaji staf tadi? Kadar sejam didarabkan dengan bilangan jam. Kita rujuk balik kepada input kita. Kadar sejam darab bilangan jam. Okey, maka kita dah pun melalui proses. Dan keempat, kita akan membuat output. Okey, kita boleh rujuk juga dekat carta alik ini. Paparkan gaji anda ialah RM. Jadi kita akan sama ada kita nak tulis macam ni pun boleh atau kita cuma cakap je paparkan. Kita boleh tulis juga seperti ini, paparkan. Okey, paparkan apa? Apakah output kita? Output kita ialah gaji staf yang ini. Kita ambil balik dekat kira ni. So, kita akan tulis sama gaji staf. Dan last sekali, yang terakhir sekali ialah tamat. So, ini ialah pseudocode. Cara menulis pseudocode. Jadi, kesimpulannya para pelajar, untuk fasa reka bentuk penyelesaian, kita perlu menulis pseudocode dan melukis carta alih. Daripada mana kita dapat ini semua? Daripada carta IPO ataupun analisis IPO yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadinya ini. Daripada sini barulah kita boleh tahu siapa input, siapa proses dan siapa output. Dan dari situ baru kita boleh menulis pseudocode dan melukis carta alih. Baiklah pelajar, seterusnya ialah fasa yang ketiga, iaitu fasa laksana penyelesaian. Okey, fasa yang ketiga ini bertujuan untuk membina dan menghasilkan sistem yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, aktiviti pembangunan aplikasi ini melibatkan pengekodan. Pengekodan tu maksudnya kita nak buat coding. Okey, pengekodan ini memerlukan bahasa pengaturcaraan seperti Java yang cikgu tunjukkan inilah. Okey, pengekodan juga mengubah spesifikasi program kepada kod sumber. Pekompil ialah proses menukar kod pengatur cara kepada kod boleh laksana. Jadi mari kita lihat masih lagi soalan yang sama, iaitu memaparkan gaji staf. Kita ingin menyelesaikan ataupun ingin mencari gaji staf. Jadi ini ialah atur cara untuk public class. Tajuk ni ialah gaji staf. Kita ada public static void main string args. Okey, ini ialah input iaitu int bilangan jam. Pemboleh ubah ialah bilangan jam. Diberikan contoh bilangan jam ialah 20. Okey, dan gaji staf ialah berapa ringgit kan? Kalau dalam berapa ringgit kita menggunakan double. Double sangat sesuai untuk menggunakan mata wang ataupun gaji. Dan kadar sejam. Kadar sejam ini juga dalam ringgit, dalam duit. Jadi dia juga digunakan sesuai, kita gunakan jenis datanya ialah double. Okey. Dan diberikan kadar sejam, diumpukkan kadar sejam iaitu RM25. SJ ni maksudnya sejam. Jadi daripada situ kita boleh mencari gaji staf iaitu proses bersamaan dengan berapa kadar sejam iaitu 20 tadi didarabkan dengan bilangan jam iaitu 25 tadi. Okay, dan sistem akan memaparkan gaji anda ialah RM. Okay, plus gaji staf ni dia akan ambil kembali gaji staf ini dan dia akan kira kadar sejam darab dengan bilangan sejam yang dimasukkan oleh pengguna iaitu 20 dengan 25.0. Jadi apabila kita run program ini, jadi dapatlah gaji anda ialah 20 darab 25 bersamaan dengan RM500. Inilah dia double 500.0. Okay, dia successful. Ini ialah fasa laksana penyelesaian. Teruskan dengan fasa yang keempat iaitu fasa uji dan nyah ralat. Kita nak uji kita punya
sistem dan kita nak nyah ataupun kita nak buang ralat sekiranya terdapat ralat. Okay, apakah tujuan kita membuat fasa uji dan nyah ralat ini? Yang pertama, kita nak memastikan semua pengekodan berfungsi seperti yang dikehendaki. Yang kedua ialah dapat memastikan semua modul boleh berfungsi bila digabungkan. Bermaksud kita ada input, proses dengan output digabungkan, dia dapat berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, mendapatkan maklum balas daripada pengguna sistem untuk tujuan pembetulan dan penambahbaikan. Dan yang keempat, melibatkan pengguna sepenuhnya di peringkat pembangunan. Kita boleh juga mengesan ralat yang tercicir dan last sekali membantu pasukan projek membuat dokumentasi dengan mengesan kesilapan oleh pengguna. Okey, ini ialah tujuan fasa uji dan nyah ralat. Cikgu akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita mendapatkan maklum balas untuk kita membetulkan sistem kita ini. Okey, ini contoh senarai semak pengiraan gaji staf. Okey, ini kita tulis dulu item dia, iaitu ralat sinteks. Okey, apakah aktiviti? Ejaan teks nama pemboleh ubah. Okey, tandakan right. Sekiranya ejaan teks nama pemboleh ubah betul, kita tandakan right. Ejaan teks komen pun betul. Penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali, okey, tak ada. Pengisytiharan jenis data untuk bilangan jam bekerja ada. Pengisytiharan jenis data untuk gaji staf ada. Pengisytiharan jenis data kadar sejam pun ada. Jadi benda ini kita boleh buat, kita boleh uji kita punya aktiviti adakah berlakunya ralat sinteks ataupun tidak. Begitu juga dengan ralat masa larian. Okay, input pengiraan untuk bilangan jam betul ke tidak. Input pengiraan untuk kadar sejam. Tandakan kalau sekiranya betul. Dan last sekali ralat logik, iaitu semak output gaji staf. Adakah betul gaji staf itu dikira dengan betul? Adakah formula yang kita laksanakan betul? Maka kalau betul, tandakan right. So ini ialah fasa yang keempat, iaitu kita ingin menguji dan sekiranya ada ralat, kita nyahkan ralat tersebut. Baiklah pelajar, kita teruskan dengan fasa yang terakhir, iaitu fasa dokumentasi. Fasa yang kelima, di mana fasa dokumentasi ialah suatu proses mengutip dan mengumpulkan data, mengumpulkan maklumat dan ringkasan seperti laporan pengujian yang dijalankan. Okey, ada carta alih ataupun kod atur cara dan juga carta IPO. Okey, baiklah pelajar, kita akan lihat contoh dokumentasi dalam aplikasi mengira gaji staf. Okey, seperti ini. Okey, yang pertama sekali, komen untuk kod atur cara mengira gaji staf. Okey, komen ini ialah di mana bila kita membuat pengekodan, ataupun kita membuat atur cara, di sebelah atur cara penulisan atur cara tersebut kita tambahkan lagi penggunaan komen. Kita buat dua palang ini dan kita tulis apakah maksud yang kita beritahu pengguna yang ini ialah pengisytiharaan pemboleh ubah. Untuk komen ini dia tidak mengganggu pun coding. Maksudnya sekiranya kita tulis macam ini, kita run dekat kita punya Java, dia tidak mengganggu kerana dia memahami ini ialah komen. Untuk komen ini sekadar untuk penulisan saja, di mana dia ingin kita boleh terangkan atau kita boleh beritahu pengguna apakah yang ingin kita maksudkan di sini. So ini ialah pengisytiharaan pemboleh ubah. Okay. Contoh kedua, untuk double gaji staf, kadar sejam ini. Okay, ini kita beritahu lagi ini ialah pengisytiharan pemboleh ubah juga. Tapi kita kena buat dua palang ini. Ini menunjukkan ini ialah komen. Dan yang ketiga, contoh seterusnya, dia tuliskan mendapatkan data kadar bayaran sejam. So ini komen yang ketiga. Inilah contoh dokumentasi yang pertama. Okay, kita lihat contoh dokumentasi yang kedua, iaitu catagan. Okay, ini adalah catagan untuk pembangunan aplikasi bagi mengira gaji staf. Kita akan menyenaraikan aktiviti dan tarikh-tarikh yang kita jangkakan untuk kita punya projek ini disiapkan. Contoh disiapkan pada 28 Mac. Mula pada 20 Mac. Okey, kita lihat nombor 1. Menyediakan borang maklumat staf. Okey, tanda merah ni maksudnya dia menyediakan borang maklumat staf pada waktu 20 Mac ini. Seterusnya nombor 2, mendapatkan maklumat bagi kerja yang dilakukan staf pada 21 Mac. Ketiga, membina algoritma untuk mengira gaji staf. Okey, ini dia sudah mula membuat reka bentuk
fasa yang kedua iaitu algoritma pseudocode dan carta alih pada 22 Mac. Seterusnya dia membina kod atau cara ini ialah fasa yang ketiga, fasa laksana penyelesaian, iaitu pada 23 Mac dan 24 Mac dia dah sudah mula mengekod. Dan yang kelima, menjalankan pengujian dan nyah ralat pada 25 Mac. Okey, ini fasa yang keempat. Dan nombor 6, menambah baik dan membetulkan ralat pada 26 Mac. Menggunakan atur cara gaji staf pada 27 Mac. Dan akhir sekali pada 28 Mac, okey, dokumentasi. Dokumentasi ni macam kita ingin memberitahu kita punya cikgu yang kita dah laksanakan kerja ini, kita gerak kerja. Okey, ataupun kita nak beritahu bos kita kalau kita dah bekerja nanti macam mana gerak kerja kita. Kita perlu dokumenkan, membuat satu file menunjukkan kepada bos kita apakah gerak kerja yang telah kita laksanakan. Okay, ini ialah contoh catakan. Yang ketiga, okay, ini contoh yang terakhir cikgu tunjukkan kepada para pelajar, okay, pengujian dan nyah ralat, di mana para pelajar, pengatur cara tersebut menulis setiap input, setiap jenis data, apakah penerangan dia dan catatan juga. Okay, ini ialah contoh saja. Okay, nama, bilangan jam tadi, kadar sejam dan gaji staf. Apakah jenis data untuk nama? Integer. Apakah jenis data untuk kadar sejam? Double. Apakah jenis data untuk gaji staf? Double. Okay, penerangan. Okay, ini untuk bilangan jam bekerja. Kadar sejam. Hasil darab bilangan jam bekerja dengan kadar sejam. Dan ini ialah catatan. Tidak boleh angka negatif. Bilangan jam bekerja, kita tahu dia tidak boleh dalam angka negatif. Kadar sejam dinyatakan dalam RM Ringgit Malaysia dan sama juga dengan gaji staf dinyatakan dalam RM. So, para pelajar, inilah dia fasa dokumentasi, fasa yang terakhir sekali apabila pengatur cara telah menjalani kelima-lima fasa dalam membangunkan aplikasi. Sebarang aplikasi, bukan sekadar gaji staf saja ya. Kita ada 5 fasa tersebut. Okey. Baik, maka tamatlah sudah pembelajaran kita pada hari ini, di mana pada akhir kini pelajar dapat menghuraikan setiap fasa dalam kitaran hayat pembangunan sistem ataupun SDLC. Seperti yang cikgu telah terangkan tadi, ada berapa fasa di dalam pembangunan sistem? Kita ada 5 fasa. Okay, pastikan pelajar dapat menghuraikan kelima-lima fasa tersebut, iaitu yang pertama, analisis masalah. Yang kedua, fasa reka bentuk. Yang ketiga, fasa laksana penyelesaian. Yang keempat, fasa uji dan nyah ralat. Dan yang terakhir tadi, iaitu fasa yang kelima, dokumentasi. Dengan itu, kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran yang akan datang. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Cikgu Siti Hajar binti Harun, because learning SK is fun, right? Kita jumpa lagi. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.